بالله من الشيطان. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pertemukan pada tengah hari ini, pada bulan yang baik, bulan yang menjadi penanda aras dekatnya kita dengan bulan Ramadan. Maka para ulama salafun as-salih memberikan kepada kita satu suri tauladan, petanda kerinduan kita kepada Ramadan yang menebal, untuk kita berdoa supaya kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Kita doa ataupun tidak, bulan Ramadan akan datang. Cuma persoalannya kita inilah sempat atau tidak untuk berada dalam bulan Ramadan. Moga-moga bulan Rajab Allah Ta'ala memberkati kita, dan juga bulan Sya'ban Allah Ta'ala memberkati kita, lalu menyampaikan kita pada bulan Ramadan. InsyaAllah tengah hari ini nak kongsi sikit satu cerita dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita secara hukum fiqahnya, kita semua tahu, kalaulah berlaku kesalahan dalam solat, jadi bila kita nak tegur imam, kita kena sebut subhanallah. Hari ni bukan nak cerita hukum tu sangat, nak cerita tentang sirah. Apa cerita sehingga membawa kepada hukum tersebut muncul. Itu adalah satu benda yang juga boleh dijadikan sebagai kita panggil pelajaran. Selain daripada semata-mata kita tahu hukum, kita tahu tentang sebab hukuman itu disyariatkan, ada jalan ceritanya, sekaligus dia akan menambah pengetahuan kita tentang kenapa ada hukum yang berbeza-beza dalam Islam. Kerana dia akan merujuk kepada sebab sesuatu hukum itu mula-mula disyariatkan, ada jalan ceritanya. Jadi kalau jalan cerita itu tak sama, sebab itu akan muncul hukum-hukum yang berbeza. Ada satu hadis yang panjang menceritakan perihal tentang pergaduhan Bani Amru bin Auf. Asal-asal ceritanya cerita gaduh, tetapi ending dia, cerita dia subhanallah. Sebab tu bukanlah suruh bergaduh. Bermaksud dalam kehidupan kita ni, bila berlaku satu benda yang buruk, boleh jadi akan ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita akan peroleh. Maka dalam satu riwayat menurut Imam Bukhari, dan riwayat yang lebih kurang sama juga oleh Imam Muslim, menceritakan perihal suatu hari Bani Amru bin Auf bergaduh besar. Bani Amru bin Auf ini adalah satu kabilah yang mereka mendiami kawasan di sekitar Masjid Quba. Masjid Quba, tempat yang kita semua tahulah, taklah jauh sangat daripada Madinah, tapi taklah dekat sangat. Tapi jarak tu kira jarak yang membolehkan untuk kita melakukan umrah, kan? Jadi Masjid Quba ni, kalau kita pernah dengar, ada dalam kalangan sarjana yang menyebutkan bahawa
solat Jumaat yang pertama dalam Islam adalah dilaksanakan di Masjid Quba. Waktu bila? Waktu hijrah. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, mula-mula sampai di mana? Di Quba. Nabi duduk di situ lebih kurang 4 hari. Jadi 4 hari di sana tu, salah satunya adalah hari Jumaat. Maka solat Jumaat yang pertama didirikan di sana bersama dengan kabilah Amru bin Auf. Yang mula-mula sembahyang Jumaat ni adalah Bani Amru. Jadi sebab itu, selain daripada Masjid Quba, masjid itu juga disebut sebagai Masjid Amru bin Auf, merujuk kepada kabilah yang berada di situ. Maka nak dijadikan cerita, suatu hari bergaduh besar dalam riwayat sampai saling baling batu antara satu sama lain. Bukan biasa-biasa dah tu gaduh tu kan. Yang baling batu ni budak je. Tiba-tiba orang tu main baling batu ni, tak boleh biarlah. Dia dah jadi akan makin teruk lah. Mula-mula batu kecil, lepas tu makin besar, lepas tu dah ambil parang, pedang dan sebagainya. Jadi sampai cerita ni kepada Nabi SAW, menyebabkan Nabi bergegas ke sana. Ini yang kita kata fungsi pemimpin ni. Dia dengar cerita-cerita macam ni, kena selesaikan. Bukan menambah keruh lagi ataupun memihak kepada mana-mana, kecuali mesti selesaikan. Jadi pentinglah kita hari ni pun, kalaulah kita bukan pemimpin pun, tetapi menjadi orang tengah ini sebagai suatu sunnah untuk meredakan pergaduhan dalam kalangan orang ramai. Malangnya hari ni bila berlaku bergaduh, kita buat apa? Ini dulu kan, kamera dulu, kamera on, rakam dulu, lepas tu update dulu, kemudian barulah kata apa, orang dah kecam, barulah buat penjelasan. Jadi tak betul lah. Sepatutnya kita kata apa, selesaikanlah pergaduhan tersebut, supaya paling kurang, kalaulah kita tak tahu mana betul mana salah pun, tetapi kita termasuk dalam kalangan orang yang menyelesaikan pergaduhan. Kalau masalah tak selesai, paling kurang reda, panggil polis dan sebagainya. Jadi Nabi SAW turun ke sana, menyebabkan pending, tak selesai. Jadi nak selesai, tengah nak selesai, akhirnya bergaduh, menyebabkan Nabi berada lama di sana sehingga masuk waktu solat. Ada riwayat kata sembahyang Zuhur, tapi dalam Bukhari menjelaskan waktu tu sembahyang Asar. Waktu nak sembahyang Asar, Nabi tak sampai. Nabi tak sampai lagi, menyebabkan yang tak ikut waktu tu Abu Bakar dengan Bilal ada di Madinah, ada di Masjid Nabawi lah. Jadi menyebabkan Abu Bakar sembang kan, siapa nama ni, Bilal, macam mana nak buat ni, Nabi tak sampai lagi ni. Maka Bilal pun tanyalah, kalau aku azan, kau imam boleh? Okey. Maka Bilal pun ikut engkau lah. Abu Bakar pun kata, aku ikut engkau je lah, pasal tak tahu nak buat apa ni. Yalah, tunggu Nabi tak sampai-sampai, nak azan ni. Akhirnya Bilal azan dan tunggu, masih lagi Nabi tak sampai. Maka Sayyidina Nabi Abu Bakar pun naik untuk mengimami orang ramai. Jadi kita biasa dengar kan, Sayyidina Abu Bakar ganti Nabi. Cuma riwayat yang biasa kita dengar tu riwayat yang lain, bukan riwayat yang ni. Riwayat yang biasa kita dengar tu adalah sewaktu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit, sehingga tak tahu nak jadi siapa nak jadi imam, maka Nabi sendiri sebutkan, suruhlah Abu Bakar jadi imam. Yang waktu tu Aisyah tak setuju kan. Aisyah tak setuju untuk ayah ada jadi imam, bukan kerana tak layak, tapi apa kata Aisyah, bapa aku asyik nangis kalau dia jadi imam bila sembahyang nak habis. Itu bahasa kita lah, faham. Kerana apa? Lembutnya jiwa Abu Bakar ni, sehingga mudah tersentuh hati, menyebabkan kalau jumpa ayat-ayat yang menginsafkan, jadi Abu Bakar akan mudah menitiskan air mata. Kita kalau imam sikit-sikit nangis larat nak sembahyang. Tarawih kena buat 8 pun, imam sikit-sikit nangis kan, kita kata aduh kan, bila nak habis ni imam. Imam nangis ni kita pun sedih sekali lah. Jadi best lah sembahyang tu sebenarnya. Tapi kalau sembahyang sendiri-sendiri biasanya okey lah. Tapi kalau sembahyang ramai-ramai ni,
sekali-sekala ataupun bukanlah menjadi kebiasaan pun. Biasanya kalau nak nangis ni sembahyang seorang-seorang adalah sangat-sangat afdal. Jadi itu riwayat yang biasa kita jumpalah, Nabi sendiri yang memerintahkan supaya Abu Bakar yang naik jadi imam. Bahkan pernah sewaktu Nabi sakit, kerana Nabi sakit tu tempohnya panjang, beberapa hari. Ada waktu Nabi sakit tu tak ada imam, Abu Bakar pun tak ada, maka Sayyidina Umar naik imam dan dapat tahu kepada Nabi. Nabi marah. Nabi tak bagi untuk Sayyidina Umar naik jadi imam. Bermaksud tugas imam ni dia bukan semata-mata semayang tau, dia adalah gambaran kepada pemimpin. Sebab tu memang kalau dalam kalau kita belajar, kita panggil tarikh ataupun sejarah pemimpin-pemimpin Islam, mereka yang menjadi ketua, menjadi khalifah, mereka juga menjadi imam kepada umat. Contoh kalau kat Putrajaya, jadi pejabat kerajaan kat Putrajaya, jadi Perdana Menteri kena jadi imam sembahyang. Dia jadi macam tu. Jadi khalifah, kalau Bani Umayyah kat mana masjid, kat situlah mesti pemimpin jadi imam 5 waktu. Bukan sembahyang waktu Zuhur Asar je, 5 waktu. Pasal apa? Pejabat ada kat situ. Jadi hari ni sembahyang dengan pemimpin ni dia tak match. Dia imam-imam lah. Jadi dah jauh dah terma imam dulu sehingga dengan hari ni. Tak apalah, dari aspek pengurusan okey je. Cuma dari aspek kepimpinan, bahawa Nabi nak tampilkan kepada kita orang yang mengutamakan urusan kita dengan Tuhan, sudah tentu mereka adalah orang yang akan mengutamakan urusan rakyat. Itu gambaran dia. Jadi Abu Bakar, riwayat yang masyhur ganti imam waktu Nabi sakit, dan rupa-rupanya ada riwayat yang lain yang kita bacakan hari ini, pernah berlaku pergaduhan sehingga menyebabkan Nabi lewat sampai di Madinah, lalu Abu Bakar naik menjadi imam. Tetapi kita kata ni riwayat ni bukan Nabi yang suruh, ni pasal Nabi tak ada, Abu Bakar yang naik sendiri. Sabar dulu, kita baca habis. Maka ketika mana dah mula solat, waktu itulah Nabi sampai. Dah angkat takbir, tak lama lepas tu Nabi sampai, dan Nabi terus masuk ke dalam saf. Dalam syarah hadis menyebutkan Nabi terus masuk di belakang saf utama. Dan kalau kita kan takkan nak nyelik kan, tapi suasana dulu lain lah kan. Jadi Nabi pergi terus di belakang, yang menyebabkan para sahabat yang di belakang ni nak bagi tahu kepada Abu Bakar Nabi dah sampai. Jadi macam ni nak bagi tahu, tengah semayang nak bagi tahu kat Abu Bakar yang tengah imam kat depan bahawa Nabi dah sampai kat belakang. Nak bagi tahu macam mana? Okey, maka para sahabat mula-mula buat apa? Tak, subhanallah, sahabat tak tahu. Waktu tu belum tahu lagi. Lepas daripada ni baru Nabi bagi tahu. Maka sahabat tepuk tangan. Tepuk tangan. Bukanlah tak adalah tepuk tangan lah, maksudnya bagi tahu kan, yang macam kita lah, bagi isyarat. Maka Abu Bakar tak perasan lagi, mungkin khusyuk semayang, jadi Abu Bakar tak perasan lah, sebab seorang je tepuk. Maka bila Abu Bakar tak perasan, ramai-ramai tepuk. Jadi dalam semua semayang ni pakai tepuk tangan belaka. Jadi Abu Bakar pun mula perasan lah. Mula perasan. Cuma yang saya tak jumpa syarah lagi lah, macam mana Abu Bakar perasan. Itu namanya insting. Penting tu. Tu namanya kemahiran. Takkanlah tiba-tiba nak tepuk saja-saja kan. So mesti check, tak ada buat apa silap, mesti ada benda yang besar berlaku kat belakang. Jadi Abu Bakar tahu bahawa Nabi ada di belakang. Cuma saya terfikirlah kan, macam mana nak tahu Dia terfikir Abu Bakar tengok belakang kot. Pasal tengok belakang tak batas semayang. Batas semayang tengok belakang. Kalau saja-saja batas. Tapi kalau ada keperluan tengok. Macam orang semayang bawa anak kan, ada keperluan, boleh tengok tak batas semayang. Yang batas kalau bahu kita bergerak dalam mazhab Syafi'iyah kan. Saya pernah waktu sekolah dulu, semayang kat surau saya ni, dia ada pakcik jaga sekolah ni kan. Kalau dia semayang memang kita orang seram. Pasal kalau dia semayang tu, kita tak tahulah, memang macam dia tengah tengok kita. Dia semayang ni kan, dia tengok haji. Kalau kita jalan tu dia tengok. Dia jaga kan. Kita pun dia betul lah sini kan. Maksud kalau kita jalan tu dia akan tengok. Memang betul. Kalau kita nak bahas dari aspek hukum, tak betul lah, dia hanya makruh. Terutamanya pandang atas. Memang dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah. Cuma
Wallahu alam, tak tahulah macam mana Abu Bakar perasan. Biar Abu Bakar akhirnya tahu bahawa Nabi ada di belakang. Dan apa yang Abu Bakar buat? Abu Bakar bagi isyarat. Boleh bagi isyarat lagi tu. Cuma dalam riwayat bagi tahu Abu Bakar mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Cuma tak tahulah lafaz itu Subhanallah ke Alhamdulillah ke, tapi memberi isyarat bahawa aku akan reverse ke belakang. Abu Bakar akan undur ke belakang bagi isyarat. Kalau kita kerah dah ni kan, buat macam mana ni ada Pak Imam kat belakang ni, kerah dah kat depan ni kan. Dan Nabi bagi isyarat balas untuk Abu Bakar stay kat depan. Yang ni saya duk cari lagi, macam mana cara Nabi bagi isyarat. Yelah, pasal kita bayangkan kalau berlaku dalam realiti, kita imam dan ada orang yang nak ganti kita kat belakang, macam mana kita nak bagi isyarat? Kan senang, bukan boleh WhatsApp ke apa kan, oi standby kan, ganti aku. Tak boleh, kecuali kita dah bincang sebelum ni. Benda ni bukan bincang, benda ni spontan. Sebab tu sebenarnya dari aspek perbahasan solat ni, kita kata apa, semayang ni khusyuk tu tak semestinya kita tak ambil tahu benda yang berlaku di sekeliling. Tak semestinya. Bukan bermaksud orang tu tak khusyuk bila dia alert dengan benda yang berada di sekeliling. Itu juga termasuk dalam perbahasan khusyuk kerana memahami solat secara sedar. Kerana kita semayang ni bukan kita tak sedar, kita sedar. Ada benda yang paling saya pelik. Benda yang paling pelik berlaku kat dalam kalangan kita orang Melayu ni, apa dia? Bila soft kosong. Bila ada ruang antara kita ni kan, masing-masing kerah je. Dia jadi robot. Nak bergerak tu jadi takut sangat. Saya pun tak faham. Tuan-tuan faham? Kan semai Jumaat tu tamanya kan. Kan ada orang bergerak-bergerak kan. Ada orang bila kosong dia kerah. Pasal apa susah sangat nak bergerak? Bergerak je lah. Takut no. Jadi robot. Kalau nak bergerak pun jadi macam robot. Pasal apa? Pasal tak tahu. Sebab tu penting tambah kefahaman tentang solat ini dari masa ke semasa, kerana kita kena faham walaupun ada hukum hakam, tapi jangan rigid sampai kita tak reti nak fikir dengan otak kita. Faham tak? Kerana ada benda dia akan jadi first time pengalaman. Walaupun ada perbahasan pasal hukum imam dan makmum, imam yang dah hari-hari imam, kalau kena sekali berlaku kes, bukan mesti dia ingat. Kan ada kes terpaksa semua batal semayang kan. Pasal apa? Itu bukti bahawa benda tu adalah benda yang normal sahaja berlaku. Kita ni jadi takut sangat, sehingga menyebabkan bila berlaku satu kesalahan, dia jadi kecoh, dan kecoh tersebut dengan suasana yang tak baik, menyalahkan imam, lagi pula pihak masjid pecat imam kan. Dia jadi macam benda tu buruk. Pada benda ni berlaku zaman Nabi. Bila berlaku, Nabi bagi tahu, tegur, baiki. Dia akan jadi satu ilmu baru. Sebab tu kalau kita buat berlaku kesalahan pun, baru tahu, relax je. Jadi sekarang ni bila tak buat tu pasal apa? Takut salahnya kan. Lihat je, kosong kat depan ni kan, jangan buat macam ni, gerak je lah. Itu simple je sebenarnya tu. Bila kosong, penuhkan soft. Sama ada bahagian kiri atau kanan, ataupun bahagian depan. Bahagian belakang sama je lah. Itu tak cerita lagi kalau kita semayang seorang-seorang kat belakang. Macam mana nak tarik orang depan dia belakang? Confirm keras. Padahal sunnahnya bahagian belakang tu kalau ada seorang, tarik orang depan pergi belakang. Confirm keras habis lah. Orang depan ingat, aku bukan imam. Kan bila kita sentuh dia kan, dia Allahu Akbar. Tak pasal-pasal. Dan kalau berlaku pun, relax je. Tapi orang kita tak relax. Itu problemnya, orang kita tak relax. Bila berlaku bab semayang ni, dia jadi macam, dosa besar habislah semayang kita. Relax je. Pasal apa? Kita cerita ni. Bila Nabi dah bagi isyarat kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tetap juga nak reverse ke belakang. Reverse lah kan, ke belakang kan. Jadi Abu Bakar reverse ke belakang dan Nabi bergerak ke depan. Ini kalau berlaku kat Malaysia ni, hawak kita ni, tengah semayang boleh ke tukar imam? Dia habis lah. Dia jadi bising. Padahal kalau berlaku pun bahas secara baik dan ada sandaran. Dan di Saudi pernah berlaku, imam sikit tekak, habis tak ada suara dah. Imam macam mana? Memang tak keluar. Jadi buat berapa? Orang belakang ganti kat depan. Dan nak ganti itu pun penting lah. Kalau mic semua macam ni tegak, macam di Mekah kan, mic dia berdiri je kan, okey lah. Habis kalau mic pakai ni, dia mulalah, sudah macam mana aku nak tukar mic ni. Dia sebenarnya relax je, ambil bagi je, relax je. Cuma janganlah jadi robot. Dia jadi robot. Tu saya kata kadang-kadang relax je. Kita tak relax masalahnya pasal terlalu takut sekarang ni tidak ada ilmu pengetahuan. Padahal benda tu fikir logik je. Kalau aku undur orang, mic aku pegang, yang imam dia. Jadi bagi je lah, tak ada masalah pun, boleh je. Itu tak cerita lagi kalau imam batal. Kalau imam sungkur kat depan, jadi apa?
Habis batal semayang, confirm dah. Padahal kita biasa baca sejarah kan, Sayyidina Umar kena tikam masa semayang tak batal, semayang tunggu lagi. Yang lain ni tunggu. Boleh jadi ada beberapa orang sahabat yang batalkan semayang dia orang pasal nak kejar si pembunuh tadi tu, tapi yang lain stay. Maka bila ada sahabat yang naik ke depan, semayang terus. Dan Sayyidina Umar pun pesan, teruskan semayang. Yang imam pun kena ambil peranan, kena ada ilmu. Dia kena bagi tahu. Jadi kita pun jadi macam ini kita kena betul relax je. Dan benda ni memang antara sebab kenapa orang tak nak duduk belakang, pasal dia takut. Dia punya takut tu takut buat salah ni. Jadi sebenarnya takut buat salah ni bagus. Tetapi bila takut sampai tak boleh nak buat salah, dia sebenarnya tak bagus dah. Dia bila kita tak tahu, akhirnya bila kita buat, kita akan belajar dengan lebih baik lagi. Tapi tak semua orang terbuka. Waktu tu kena standby lah. Mental memang kena ready lah. Pasal ada orang memang kerja ni belasah orang ni kerjanya. Padahal belum tentu kalau dia berada di hadapan dia akan buat tindakan yang sama. Jadi kita fahami benda ini secara tenang, iaitu kalau berlaku pun dia kalau tak tahu pun waktu tu pandai-pandai je lah setakat pengetahuan yang kita ada. Yang paling penting semayang kena teruskan. Jadi nak buat macam mana? Dah tak kedir kita kat belakang, bergerak je lah kat depan. Dan kalaulah berlaku perbahasan lepas tu memang semayang kita batal terima je. Benda tu sikap relax tu kena ada. Pasal kalau orang tanya, aku bukan reti sangat pun, dah memang kebetulan aku kat belakang. So waktu tu aku fikir ni je paling betul kot. Dan rupanya tindakan aku salah. Relax je. Sikap relax tu penting. Okay, baik. Jadi bila Abu Bakar ke belakang, Nabi ke depan, dan selesai daripada semayang, Nabi terus naik atas mimbar. Nabi naik atas mimbar, Nabi berkhutbah, wahai sekalian manusia. Tadi waktu aku sampai tadi, aku perasan masing-masing duk tepuk tangan. Apa kehernya ni kan? Maksudnya Nabi tegur sahabat-sahabat perbuatan tu salah. Tapi Nabi relax je. Nabi kata apa? Perbuatan kalian tepuk tangan tadi tu hanyalah khusus untuk orang perempuan sahaja. Ada pun orang lelaki, bila berlaku kesilapan oleh imam dalam semayang, maka ucapkanlah subhanallah untuk membetulkan kesalahan imam. Relax tak? Sangat-sangat relax. Tak ada pula yang tepuk tangan tadi bangun. Semayang taubat, semayang tak sah tadi. Ini problem kita kan. Bab semayang ni memanglah betul kena jaga. Tapi kalau berlaku kesalahan, relax je. Macam imam ni kategori Nabi dah, tak boleh salah. Imam baca tak betul. Apa ni imam? Imam kena tukar imam. Kita kata relax lah. Jadi kalau berlaku kesalahan sesama makmum, hari ni ada orang dia kerja dia tukang kritik bacaan Fatihah orang kan. Semayang tadi tak sah. Ada. Nabi relax je. Kalau ikut Nabi lah orang yang pertama kena mufarakah lagi, sekarang Nabi kot. Apa tepuk tangan ni batal semayang? Tak. So relax je. Kalaulah memang perbuatan tersebut membatalkan semayang pun, bagi tahu dengan penuh beradab, beretika, bagi tahu apa boleh ke kalau tepuk tangan tadi tu? Tanya. Jangan buat macam kita tahu segala benda. Ini satu akhlak yang ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bagi tahu bahawa di sini permulaan asal sejarah kenapa bila semayang tu kena sebut subhanallah untuk tegur imam. Asal-asalnya sahabat pun tak tahu. Jadi sahabat main tepuk tangan lagi kan. Jadi kalaulah kita jumpa benda dalam kalangan kita pun tak tahu pun, sama juga, bertindaklah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, betulkan keadaan. Dan orang tadi pun dibuat dalam keadaan dia tak tahu, biarlah dia dengan Tuhan. Dia nak ganti, dia ganti. Dia tak ganti pun mudah-mudahan dalam keadaan tak tahu buat, moga-moga Allah Taala ampunkan dia. Relax-relax je. Ini kalau berlaku je habislah, viral. Kan pernah kan saya tak ingat bulan puasa ke tak, tapi imam dia tertinggal satu ayat dalam surah Fatihah tu kan. Dia tinggal satu ayat dalam surah Fatihah kan. So Jabatan Agama dapat tahu, arahkan ganti balik semayang. Okey je, relax je. Tapi yang tak relax ni yang kat internet je lah. Itu tak kira ganti puasa lagi kan. Jadi benda ni kita jadi pedoman kepada kita. Banyak sangat kes-kes begini yang berlaku pada zaman sahabat yang Nabi bagi tahu, dan akhirnya sahabat dapat ilmu kerana apa? Kesilapan yang berlaku waktu semayang tadi tu. Baik. Jadi kita tahulah dah. Ini cerita dia. Cumanya bila nak ganti imam ni pun dia ada perbahasan yang lebih detail lah. Yang tu pada saya kalau berlaku baru dia akan dibahaskan pun okey je.
Tapi kalau kita tak tahu pun, kita kena tahu bahawa memang ada perbahasan, iaitu para ulama bahaskan kalaulah semayang biasa tak ada masalah pun untuk ganti bila-bila masa, terutama kalau imam tumbang, imam pengsan, lagi-lagilah kalau imam sampai tahap meninggal dunia lah kan, meninggal pula waktu sujud. Macam mana nak buat? Haru tu kan. Jadi yang belakang lah kena main peranan dulu. Maksud kalau lama sangat ni, dia kena bangun. Tapi bila dah bangun tu janganlah sujud balik. Bila bangun sujud balik, habis lah semayang. Tapi kalau berlaku pun kita sujud balik pun, lepas tu kita belajar, semayang aku tak sah ni, aku kena ganti je lah. Tak ada masalah pun. Cuma dia kena bangun, dan dia kena bangun dan sekali dengan bagi suara lah, Allahu Akbar, supaya semua orang bangun dan semua orang nampak kat depan imam dah terbaring. Maka yang belakang lah kena ganti imam. Jadi menggigil lah kejap. Tapi kalau waktu tu berlaku, sepatutnya kita lah yang kena gantikan imam. Cuma siapa yang nak kena bangun settlekan imam? Kalau boleh bukan orang belakang lah. Jadi yang masing-masing pun kena main peranan lah. Nak kena bangun ke tak, nak kena bangun ke tak, nak kena bangun ke tak kan. Saya pengalaman memang pernah di Mekah lah. Memang pakcik depan tu tua sangat dah, umur dekat 70 rasanya. Memang dia nak terjatuh sikit-sikit, kemudian akhirnya dia tumbang. Kita pun kat belakang ni, nak tolong ke tak, nak tolong ke tak. Cuma kita bukan imam, tak ada isu lah. Jadi kita pun fikir, kalau tak tolong kan, mati pula kan, batalkan semayang, terus tolong, rupanya lapar. Memang kelaparan. Yalah, ada kan jemaah terus sampai kat Mekah kan, terus semayang kan. Berapa lama tak makan tu. Jadi akhirnya kebetulan ada orang jual pisang kat pintu pagar tu, ambil pisang bagi makan terus lah. Lega lah lepas tu semayang lah balik. Jadi kalau kita yang jadi makmum, dalam kalangan makmum ni biasanya tak ada masalah. Tapi isunya ni imam berdepan kan. Jadi walaupun kita kata kita tak ready nak duduk belakang, tapi sampai bila? Kita kan orang lelaki kan. Jadi kita kan memang tahu kewajipan solat ini sentiasa akan ada dan akan berlaku masalah-masalah. Maka studilah secara perlahan-lahan. Satu. Cuma ada spesifik perbahasan kalau solat Jumaat sajalah. Kalau solat Jumaat ni ada dalam mazhab Syafi'i ada perbahasan yang lebih detail, iaitu yang nak ganti imam mestilah orang yang dah dari awal ada dalam masjid lah. Yelah kadang-kadang kan pintu masjid tepi tu kan, datang-datang tengok imam tumbang kan, dia pula ustaz kan, terus gantilah. Ada para ulama yang kata tak sah, kecuali dia naik, dia baca khutbah dari awal balik, itu boleh. Cuma kalau ganti waktu semayang, yang ni dia agak susah sikit lah. Kalau kita bahas dari aspek susah, memang akan susah lah. Tetapi dari aspek mudahnya, biasanya orang kat depan ni memang dah dengar pada awal lah. Dia tak ada isu lah. Jaranglah pintu masjid belah depan kan. Jarang. Biasa pintu masjid belah belakang kan. Yang keluar daripada belah depan ni mesti orang yang dah memang daripada awal ada. Jadi pada saya, perbahasan itu ada. Tetapi dari aspek praktikalnya, biasanya yang hadapan ni biarlah memiliki pengetahuan yang baik kalau berlaku apa-apa. Sebab sekarang ni kita pun takut juga kan keluar dapatan orang yang berumur 40 tahun ke bawah dah ramai kena heart attack, dah ramai tombang. Kita kata alamak, seram pula kan, tengah-tengah khutbah tombang kan. Cuma dari aspek seram tu kita kata kalau dah takdir sampai ajal lah. Cuma in case kalau berlaku yang khatib tu tombang, yang kita duduk belakang ni, yang tu yang penting, nak kena ready. Siapa yang duduk belakang imam ni, dia kena fikir panjang. Kalau aku duduk jadi apa-apa kan macam mana? Kena fikir. Kok saya semayang sekejap lagi kan tombang. Yang belakang jangan gelak kabut. Tapi yang tu yang kita takutnya kan. Yang ni aku tak nak duduk belakang imam ni. Itu problem kita lah. Cuma in case berlaku dan kadang kita tidak memiliki pengetahuan, maka pada waktu tu gunakanlah akal kita yang baik kan. Dalam semayang tu tarik nafas. Dah. Akhirnya bismillah, angkat depan. Anggap biasa je. Kalau ada mic, usaha untuk ambil mic. Kalau ramai lah. Kalau dah memang tak ramai ni, kuatkan suara sahaja. Kan? Kuatkan suara sahaja. Dan benda tu penting sebenarnya. Kalau orang masjid ramai, dalam keadaan tak dapat nak ambil mic, boleh jadi mic kena tindih dengan imam. Jadi suara kena kuat. Yang belakang kena sambung lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia kena jadi mubalik. Sambung kan. Suara benda tu penting. Sebab tu penting semayang ni, dia bukan semata-mata khusyuk dengan rukun tadi tu, tetapi memahami situasi sekeliling, nak bertindak macam mana. Tengah semayang gempa bumi, alhamdulillah kita tak diuji lagi kan. Tengah semayang terbakar, macam mana nak buat kan. Jadi semua benda-benda seperti itu adalah situasi-situasi yang memerlukan kepada kerjasama semua pihak. Sebab tu ada masanya cuba jadikan topik perbincangan. Kalau aku tengah semayang kan, katalah tak payah sampai pengsan lah, imam terkentut, nak buat macam mana?
Kalau imam terbuang angin sebenarnya paling mudah. Imam ambil mikrofon, pas kat orang belakang, tolak orang belakang pergi depan, lagi senang. Lepas tu pandai-pandai lah cover kan, sorry keluarlah pelan-pelan kan. Kan. Jadi benda tu agak mudah, cuma takut kita tak biasa, akhirnya dia akan jadi macam payah. Imam keluar memang keluar macam tu je kan, dia lupa dia nak kena pasang mikrofon kat orang belakang kan, pasal dia takut pergerakan tadi tu dan sebagainya, padahal sebenarnya boleh je. Baik, jadi beberapa pengajaran yang boleh kita ambil iktibar. Yang pertama, daripada hadis tadi ni, bahawa belajar daripada kesilapan tersebut merupakan satu proses pendidikan yang akan berlangsung sepanjang masa. Dia dalam Islam tak ada istilah dah terlambat, tak ada. Bila berlaku kesilapan, bermaksud kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk betulkan keadaan, untuk baiki. Dan jauhkan diri daripada termasuk dalam kalangan golongan toksik. Bila berlaku silap je, kerjanya balun je kan. Malaysia kalah je balun. Malam esok kalah pun relax je lah kan, janganlah belasah je kerja kan. Maksudnya jangan menjadi kumpulan yang toksik. Bila buat silap je waktu tu dah nak belasah. Dalam organisasi, kesilapan tersebut memang akan menjadi punca dan sebagainya. Tindakan boleh diambil, tetapi mestilah memiliki suatu jati diri bahawa kesilapan tadi tu adalah proses mematangkan. Macam contoh kan, saya dalam pendidikan memang diberikan tugasan bahagian hal ehwal pelajar. Jadi memang kita akan jumpa pelajar yang buat salah. Kalau kita nak hukum, boleh, tetapi hukuman tersebut mestilah mendidik dari aspek dia mengaku kesalahan. Kemudian kita akan bagi tahu kat dia bahawa awak buat salah ni maksudnya apa? Bukan maksud lepas ni awak dah tak boleh jadi orang yang baik dah. Bahkan lepas ni awak akan jadi orang yang lebih baik lagi. Percayalah, bila kita sebut macam tu, dia akan peluk kita, dia akan menangis. Benda tu penting. Kalau kita nak hukum dia, boleh kan, hukum anak kita ke, hukum mana-mana lah, orang yang buat salah boleh. Sebab tu kalau dalam masjid surau, kalau ada orang curi tabung masjid, benda paling best kita buat apa? Belasah dia. Belasah boleh, memang best. Tapi belasah dalam keadaan dia sedar benda tu salah, lagi best. Satu. Cuma lagi best kalau kita nak tegur dia dalam keadaan kita tahu punca kenapa dia curi adalah lebih baik. Supaya bukan waktu tu je, lepas daripada ni kita nak dia jadi apa? Kita nak dia jadi orang yang membenci masjid surau, kita nak dia jadi orang yang ada trigger dengan institusi dakwah, maka semua tu adalah atas kita. Jadi sebab tu belajar daripada kesilapan pun sama juga. Boleh jadi kita pun pernah kot kan, orang curi tabung masjid, kita pernah belasah orang. Maka orang tadi tu mungkin pelajaran kepada dia, tapi kita juga merupakan pelajaran kepada kita bahawa aku buat salah. Maka next time kalau ada orang curi tabung lagi, janganlah pukul lagi tak. Itu juga pelajaran kepada kita. Yang kedua, pelajaran yang paling besar dalam hadis ini adalah ketinggian kedudukan Abu Bakar. Bahawa dalam hadis inilah Nabi mengiktiraf ketinggian Abu Bakar apabila Abu Bakar menggantikan imam, dan bila Nabi datang, Nabi kata apa? Stay, duduk depan. Dan lepas habis semayang, Nabi tanya Abu Bakar, kenapa bila aku sampai tadi tu, aku dah bagi isyarat dah, kau duduk depan je, stay je jadi imam je. Apa kata Abu Bakar? Takkan aku nak jadi imam sedangkan Nabi berada depan mata aku. Aku ni hanyalah anak kepada seorang lelaki yang bernama Abu Quhafah. Ini rendah diri Abu Bakar lah, betul lah. Tetapi hadis ini juga sekaligus memberikan kepada kita suatu jawapan penting mengapa Abu Bakar yang dilantik sebagai khalifah selepas daripada Nabi SAW, kerana isyarat-isyarat terhadap Abu Bakar ni banyak, dan ada dua hadis yang spesifik memang Abu Bakar lah yang gantikan imam sewaktu Nabi sakit, dan hadis ni Abu Bakar pernah ganti imam waktu Nabi tak ada, dan Nabi meredai perbuatan tersebut, Nabi terima. Okay. Kemudian yang ketiga, kalaulah berlaku perselisihan. Pasal hadis tadi tu cerita pasal gaduh sebenarnya, yang datang Mbak tadi mungkin tak dapat ikuti. Hadis tadi tu cerita dia pasal berlaku pergaduhan, berlaku perselisihan faham sehingga sampai baling-baling batu. Maka Nabi datang nak selesaikan masalah, sehingga drag masa, terpaksa lewat daripada jadual semayang. Ini juga merupakan tanggungjawab bagi pemimpin bahawa selesaikan masalah walaupun semayang tu terpaksa lewat sikit. Bermaksud takkan nak berhenti, nak semayang dulu, takkan lah kot.
kita belah tu kan mati kan. Itu maksud dia. Selesaikan masalah rakyat itu juga merupakan suatu keutamaan. Bahkan dari aspek sembahyang sunat, Sayyidina Umar pernah ditanya oleh sahabat bahawa waktu tu mesyuarat sampai lewat malam. Menyebabkan sahabat tanya, mana qiyam kita? Macam mana kita nak buat qiyam ni, mesyuarat sampai lewat malam ni? Apa kata Umar? Bahkan inilah qiyam kita. Memikirkan masalah umat, menyelesaikan masalah umat itu juga merupakan salah satu daripada aktiviti qiyam. Sebab tu para ulama bahas lepas isyak ni, lepas sembahyang isyak, kalau boleh tidur awal, makruh, bahkan ada kata haram buat perkara-perkara yang melalaikan. Kalau kita memang lalai habis tengok bola, ngetel apa semua kan. Tetapi secara spesifik Nabi bagi tahu kecuali apabila membincangkan isu-isu umat, isu-isu yang melibatkan orang ramai, maka benda tersebut diberikan kelonggaran. Dan Sayyidina Umar sendiri juga menjadikan dia sebagai suatu perkara yang baik. Tak sempat nak sembahyang tahajud, tak sempat nak buat qiyam lah. Yang kita faham qiyam tu sembahyang, tapi qiyam tak semestinya sembahyang, bahkan bincang masalah umat sampai lewat malam itu, mudah-mudahan itulah qiyam mulai bagi orang yang dipertanggungjawabkan untuk selesaikan masalah tersebut. Sebab tu Sayyidina Umar, dia tak bagi rumah ni ada pintu ni. Rumah-rumah pemimpin, gubernur-gubernur pintu tak ada, supaya orang boleh datang 24 jam. Mampu kita kan. Kalau buat betul-betul macam tu, memang tak ada orang nak jadi pemimpin. Tapi masalahnya bila jadi pemimpin, nak datang jumpa pun appointment sebulan. Susah nak jumpa kan. Jadi dia short, relax je kan. Tapi Sayyidina Umar pernah robohkan pintu. Seorang gubernur dia, pegawai dia yang bubuh pintu kat rumah. Pintu kelansir zaman dulu punya pintu kita pun tak tahu macam mana. Tetapi Sayyidina Umar arahkan, tanggalkan. Supaya apa? Orang ramai boleh tahu nak jumpa bila-bila masa sahaja. Kemudian di sini juga menjadi suatu pedoman kepada kita, kalau berlaku sesuatu kejadian yang tak diingini, tanganilah secara baik, bukan menambah kekeruhan lagi. Bahkan juga menjadi pengajaran kepada kita, boleh jadi dengan berlakunya suatu peristiwa buruk dalam kehidupan kita, akan adanya pelajaran-pelajaran yang baik selepas daripada itu. Dalam hadis ni asal-asalnya cerita pergaduhan dalam kalangan Bani Auf, Bani Amr bin Auf. Tetapi daripada hadis ni lah kita dapat ilmu macam mana cara nak tegur orang dalam sembahyang. Kita dapat ilmu macam mana ketinggian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita dapat ilmu bahawa mana datang sejarah orang perempuan, kalaulah sesama mereka berlaku kesilapan dalam sembahyang, tepuk tangan. Tepuk tangan ke tepuk pun, yang penting bukan menggunakan suara lah, tepuk. Tapi dalam kalangan orang perempuan jangan berlaku kan. Kita ni je kan, pasal orang perempuan pun imamnya adalah orang lelaki, yang kalang kabutnya kat belakang. Sebab tu bila sembahyang sunnah buka tirai supaya apa? Nampak imam. Kalau berlaku apa-apa pun nampak. Ini kalau tutup tirai, tiba-tiba kat depan jadi apa-apa, panik kat depan jadi apa ni kan. Tak tahu jadi apa. Akhirnya belakang mana-mandai. Rupanya tongan terbalik dah belakang tu. Sebab tu kenapa bila sembahyang tu buka tirai, ataupun sembahyang tu tirainya adalah tirai yang cerah sahaja. Kemudian subhanallah untuk lelaki, teguran kepada orang lelaki subhanallah lah. Cuma kalau imam tu dah tak perasan, maka kita sendirilah berijtihad. Kalaulah perbuatan imam tadi tu perbuatan yang biasa-biasa saja. Contoh sembahyang subuh, imam lupa kunut, kita pun subhanallah. Jadi imam pun teruskan saja sembahyang. Jadi kita jangan mufarakah pula. Ikut je lah. Pasal apa? Hanya sekadar peringatan. Oh, tak apa kan, akhir kan sujud sahwi. Itu sajalah. Tapi kalau imam lupa baca Fatihah, kita tegur subhanallah. Subhanallah tak jalan juga. Maka ada ulama yang kata apa? Kena sebut kan. Contoh kita kata imam lupa baca Fatihah, kita pun kat belakang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kita baca sekali. Baru ada imam tersentak, aku tak baca Fatihah rupanya. Sebab kadang-kadang dia pun fikir, aku buat salah apa tadi ni kan. Jadi tak sampai. Jadi kalau dah tegur juga subhanallah tak jalan juga, mufarakah je lah. Itu sebagai kita panggil paduan lah. Cuma kalau berlaku yang lain tadi tu, imam buang angin, tak ada masalah, pasal imam masih lagi sedar. Yang kita risaukan hari ni, imam pengsan, imam jatuh tersungkur kat depan dan sebagainya. Maka kita ada tanggungjawab orang lelaki untuk sama-sama belajar lah. Kerana kita tak tahu giliran kita duduk belakang ni kan, ataupun kita sendiri yang tumbang kat depan tu. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Itulah yang boleh kita kongsikan pada tengah hari ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.